Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada pagi ini, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesempatan masa untuk kita bersama-sama dalam kelas tadabbur Al-Quran ini. Baik, pagi ini kita akan melihat tadabbur bagi ayat yang ke-61 daripada surah Az-Zumar. Kita lihat ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Wa dan yunajji, dia menyelamatkan, Allahu oleh Allah, allazina akan orang-orang yang ittaqaw telah bertakwa oleh mereka, bi dengan mafazati kemenangan, him bagi mereka, la tidak, yamassu ia menyentuh, hum akan mereka, as-su oleh keburukan, wa dan la tidak, hum mereka, yahzanuna mereka bersedih. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim, dan Allah dia akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan bagi mereka. La yamassuhumus su' wa la hum yahzanun, mereka tidak akan disentuh oleh keburukan dan mereka tidak akan bersedih. Dalam beberapa ayat sebelum ini Allah menyebutkan tentang balasan yang menimpa golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri, dan orang-orang yang ingkar. Yang mana Allah nyatakan dalam ayat yang ke-59 dan juga yang ke-60. Kita lihat sebelum ini. Begitu juga ayat-ayat yang sebelum itu, bagaimana penyesalan, bagaimana kata-kata penyesalan yang diucapkan oleh golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Dalam ayat yang ke-56. Kalau tengok sebelum itu lagi, ayat yang ke-55 tentang perintah Allah. Perintah Allah ke atas manusia supaya mereka mengikut Al-Quran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutlah kamu semua apa yang terbaik daripada apa yang diturunkan ke atas kamu daripada Tuhan kamu. Perintah Allah kepada manusia supaya mereka mengikut yang terbaik, iaitu Al-Quran itu, sebelum datangnya azab secara tiba-tiba ataupun kematian secara tiba-tiba. Supaya pada hari akhirat nanti
ataupun selepas kematian mereka nanti, mereka tak akan mengucapkan kata-kata penyesalan seperti yang Allah gambarkan, yang disebutkan di sini, kata-kata yang akan diucapkan oleh golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang enggan mengikut Al-Quran itu. Kata mereka, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin. Supaya janganlah nanti seorang itu mengatakan, alangkah besarnya penyesalan aku di atas perkara yang telah aku cuaikan daripada perintah-perintah Allah. Wa in kuntu la minas sakhirin, dan sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, agama Allah ini. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ataupun nanti dia akan menyesal dengan mengatakan, kalaulah Allah berikan hidayah kepadaku, tentulah aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Allah telah berikan hidayah kepada dirinya dengan mengutuskan Rasul, dengan menurunkan kitab. Jadi itu merupakan hidayah bayan yang Allah berikan kepada mereka. Cuma mereka sendiri yang enggan menerima hidayah bayan tersebut, lalu mereka tidak mendapat hidayah taufik daripada Allah. Sedangkan Allah telah berikan hidayah, itu hidayah bayan kepada mereka. Au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ataupun nanti ia akan mengatakan dengan penuh penyesalan pada hari akhirat nanti, tak kala ia melihat azab. Katanya, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kalaulah aku ini mempunyai kesempatan untuk kembali ke dunia sekali lagi, maka tentulah aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang muhsin, yang sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa memperbaiki diri. Qala bal ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Jadi segala kata-kata penyesalan mereka itu Allah nyatakan semua itu adalah kata-kata yang akan ditolak. Allah tak akan terima lagi segala penyesalan mereka ketika itu, kerana Allah nyatakan di sini, qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Benar-benar telah datang kepada kamu ayat-ayat daripadaku, lalu kamu mendustakannya, dan kamu menyombongkan diri, dan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ingkar. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, wajah-wajah mereka kehitam-hitaman atau hitam legam. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Bukankah di dalam neraka Jahannam itu ada tempat tinggal yang disediakan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ini semua berkenaan dengan apa yang akan menimpa golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika diperintahkan supaya mengikut Al-Quran, mereka sia-siakan peluang yang diberikan kepada mereka. Selepas datangnya azab atau kematian ke atas mereka, barulah mereka menyesali segala perbuatan mereka sebelum itu. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang bertakwa, kalau sifat golongan yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat Allah ini adalah mereka ini tidak mengikut kitabullah itu. Dan sebaliknya, golongan yang bertakwa ini adalah golongan yang mengikut kitabullah itu. Di golongan ini Allah akan selamatkan mereka. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Antara sifat mereka adalah mengikut apa yang terbaik yang Allah turunkan itu, seperti yang disebutkan sebelum ni, bimafazatihim. Bi di sini ada sebahagian mufassirin mentafsirkan sebagai
bi li sababiyah, disebabkan, bi mafazatihim, disebabkan. Mafazati itu antara tafsirannya adalah bi a'malihim, disebabkan amalan-amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa disebabkan amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Satu lagi, mafazati ini juga merujuk kepada makna jalan-jalan yang membawa mereka kepada kejayaan dan kemenangan itu. Jadi yang pertama tadi, makna mafazah itu menurut Ibnu Zaid, seorang mufassirin, jadi maknanya adalah bi a'malihim, disebabkan amalan-amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Satu lagi, menurut Imam Al-Bawawi dalam tafsirnya, bituruqil lati tuaddihim ilal fauzi wan najah. Itu Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang membawa kepada kejayaan itu. Itu makna bimafazah. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Ataupun satu lagi, Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kepada kejayaan, kemenangan itu. La yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan mereka pada hari akhirat nanti takkan ditimpa oleh keburukan, iaitu azab, dan mereka takkan bersedih. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan tentang makna kemenangan itu. Dalam surah 3, dalam surah 3 ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya tidak lain, kamu semua akan disempurnakan ganjaran buat kamu pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang diselamatkan, dijauhkan daripada azab neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka benar-benar dia telah beroleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi Allah sebut berkenaan dengan kemenangan itu bukanlah kejayaan yang manusia dapat ketika di dunia. Itu semua adalah kesenangan yang sementara yang kadang-kadang menyebabkan manusia terpedaya dengan segala kejayaan dan pencapaian di dunia ni. Tapi sebaliknya, kemenangan, kejayaan yang Allah nyatakan yang sebenarnya adalah apabila seorang itu dijauhkan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka itulah kejayaan yang sebenar. Faqad faz, maka benar-benar dia telah beroleh kemenangan, kejayaan.
Daripada kalimah ni lah, faza tadi. Faza ni, ini adalah bentuk fi'il. Mafazah tu, itu dia punya kata terbitan, kemenangan. Kemenangan boleh juga satu lagi maknanya tempat kemenangan. Kemudian Allah juga sebut tentang kemenangan itu dalam surah 33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah kata-kata yang menepati kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan memberikan taufik kepada kamu untuk kamu melakukan amalan-amalan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan nescaya dia akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka benar-benar dia telah beroleh kejayaan yang sebesar-besar kejayaan yang sebenar-benarnya. Di sini Allah nyatakan perintah supaya bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang menepati kebenaran. Dan Allah nyatakan dalam ayat seterusnya, golongan yang beroleh kemenangan ataupun kejayaan yang sebenar-benarnya itu adalah golongan yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah maknanya mengikut Al-Quran. Taat kepada Rasul maknanya mengikut As-Sunnah itu. Jadi itulah kejayaan yang dapat diperolehi oleh golongan yang beriman pada hari akhirat nanti. Di dunia mereka taat kepada Allah dan Rasul, dan pada hari akhirat mereka dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka. Itulah makna kemenangan yang sebenar. Dalam surah 4 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Tilka hududullah. Itu merupakan ketentuan-ketentuan daripada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Dan merekalah orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa zalikal fawzul azim. Dan demikian itulah kemenangan yang sebenar, kemenangan yang besar. Jadi Allah sebut, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, iaitu enggan mengikut Al-Quran, enggan mengikut As-Sunnah itu, sebaliknya mengikut yang lain selain daripada itu, wa yata'adda hududahu, dan yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, nescaya dia akan memasukkannya ke dalam neraka yang kekal, ke dalam neraka, khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Ini kalau kita lihat daripada ayat-ayat ini, bila Allah menyebutkan berkenaan dengan kemenangan itu, kemenangan itu merujuk kepada seseorang yang pada hari akhirat nanti dia akan selamat daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana ketika di dunia dulu, dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kalau kita kembali balik kepada surah Az-Zumar tadi, Allah nyatakan di sini, wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bi di sini sama ada dengan mafazatihim, dengan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kepada kemenangan dan juga kejayaan. Jadi itu menurut Al-Bawawi. Dengan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kemenangan dan kejayaan, iaitu jalan Allah dan juga jalan Rasul. Satu lagi, Allah selamatkan orang yang bertakwa disebabkan amalan-amalan mereka ketika di dunia dahulu. Iaitu kata Ibnu Zaid, seorang mufassirin juga. Jadi amalan mereka yang paling utama, dia berkait juga dengan makna yang pertama tadi, adalah dengan taat kepada Allah dan juga Rasul. Mengikut Al-Quran seperti yang disebutkan sebelum ini. Kita tengok balik ayat 55. Allah perintahkan supaya manusia mengikut apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada manusia. Itu Al-Quran. Begitu juga sunnah itu juga merupakan sebahagian daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Cuma yang membezakannya, hadis itu ataupun sunnah itu merupakan kata-kata Nabi SAW. Tapi maknanya tu, makna ataupun perintah yang Nabi nyatakan itu juga hakikatnya datang daripada Allah. Cuma kata-kata itu datang daripada Nabi SAW. Manakala Quran, perintah dan juga kata-kata itu memang datang daripada Allah. Jadi itu tentang makna mafazah, kemenangan. Itu amalan-amalan yang dilakukan ketika di dunia, dan yang paling utama adalah mengikut Allah dan juga Rasul, taat kepada Allah dan Rasul.
Dan kedua, kemenangan itu merujuk kepada seorang yang selamat daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan Allah juga, di samping Allah menerangkan tentang kemenangan itu, Allah juga menyebutkan tentang sifat-sifat golongan yang akan beroleh kemenangan yang dimaksudkan itu. Kalau kita tengok, Allah sebutkan dalam surah 9, ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الذين آمنوا وهاجروا, orang-orang yang mereka beriman dan yang berhijrah. Hijrah ini dia ada dua. Itu yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah secara fizikal, sebagaimana para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah itu. Ataupun hijrah disebut hijrah ma'nawiyah, iaitu hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah kepada ketaatan kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman dan yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan yang berjihad pada jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan 'indallah, lebih besar darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min, Allah menyampaikan khabar gembira kepada mereka dengan rahmat daripadanya, wa ridwanin, dan keredaannya, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan syurga-syurga bagi mereka, di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang berkekalan, khalidina fiha abadah, dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Jadi Allah sebutkan sifat al-faizun. Faizun ini dia punya, kita panggil isim fa'il. Isim fa'il dia. Faza tadi fa'il. Al-faizun isim fa'il, itu orang-orang yang beroleh kemenangan, orang-orang yang beroleh kejayaan. Di sifat mereka, mereka beriman kepada Allah, mereka berhijrah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, atau berhijrah meninggalkan secara fizikal mereka, meninggalkan tempat yang menyebabkan mereka susah untuk taat kepada Allah, berpindah ke tempat yang lain yang menyebabkan mereka mudah untuk taat kepada Allah, seperti mana para sahabat berhijrah itu. Dan kemudian sifat mereka lagi,
Mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Itulah golongan al-faizun yang beroleh kemenangan ataupun kejayaan. Seterusnya Allah sebut dalam surah yang sama, surah yang ke-9, ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang yang beriman itu di kalangan lelaki-lelaki, begitu juga wanita-wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'dhin. Sebahagian mereka merupakan penolong bagi sebahagian yang lain. Orang-orang yang beriman, lelaki dan juga wanita, saling tolong-menolong antara satu sama lain dalam perkara-perkara yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi itu yang Allah sebutkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu semua, sama ada lelaki ataupun wanita, 'alal birri wat taqwa, dalam perkara-perkara yang melibatkan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Ma'ruf yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna az-zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu mereka mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah golongan yang Allah akan kurniakan rahmat kepada mereka, iaitu lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang beriman, yang mempunyai sifat-sifat ni. Allah akan kurniakan rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, lagi Tuhan yang maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan juga wanita-wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keredaan daripada Allah yang lebih besar lagi.
Zalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang besar. Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan mendapat rahmat atau mendapat kemenangan itu adalah golongan yang saling tolong-menolong di antara mereka, golongan yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, menunaikan solat, mengeluarkan zakat, dan yang mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Di mereka ini golongan yang Allah berikan rahmat dan Allah janjikan syurga kepada mereka dan keredaan daripada Allah. Dan itulah kemenangan yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Dalam surah yang sama, dalam ayat yang ke-88, surah 9, ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Zalikal fawzul azim. Lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengannya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Wa ulaika lahumul khairat. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapat kebaikan-kebaikan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang akan beroleh kejayaan. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim. Jadi demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Jadi Allah sebutkan sifat golongan yang beroleh kejayaan ataupun kemenangan ini adalah golongan yang berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau para sahabat Nabi dan para sahabat, mereka sanggup berjuang dengan harta mereka, jiwa raga mereka sampai kepada nyawa mereka dengan berperang pada jalan Allah. Dan kita hari ini mungkin belum sampai kepada tahap nyawa tu. Tapi yang boleh kita jihad adalah dengan harta yang kita ada, kita gunakan pada jalan Allah. Kita menyokong usaha-usaha untuk mengajak supaya manusia ni ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Dan kemudian berjihad dengan jiwa raga kita, iaitu dengan kesihatan yang kita ada, dengan masa yang kita ada, tenaga yang kita ada, untuk kita sama-sama menyumbang kepada jalan untuk manusia mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Dan kemudian Allah sebut lagi dalam surah yang sama, ayat yang ke-100. Dalam surah Taubah ni banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan berkenaan dengan kemenangan ataupun sifat orang-orang yang beroleh kemenangan ataupun kejayaan itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang mula-mula memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul, dan yang terawal menjadi golongan yang beriman, minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar, wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah sebut orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat muhajirin dan juga ansar. Sabiqun al-awwalun, di kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka inilah golongan yang akan mendapat keredaan daripada Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah sebutkan golongan yang mengikut jejak langkah para sahabat. Para sahabat dan golongan yang mengikut mereka, inilah golongan yang akan beroleh kejayaan pada hari akhirat nanti. Seterusnya, dalam surah yang sama juga, dalam ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah, Dia telah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan balasan syurga bagi mereka. Jadi orang-orang yang beriman yang berjihad dengan jiwa raga mereka dan harta benda mereka, segala yang mereka curahkan itu ia takkan sia-sia, kerana Allah nyatakan sesungguhnya Allah telah membeli jiwa raga mereka dan harta benda mereka itu dengan syurga. Walaupun mungkin sedikit yang mereka sumbangkan harta benda mereka dan jiwa raga mereka itu, tapi Allah janjikan dengan balasan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah,
mereka berperang pada jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, lalu mereka membunuh golongan yang kafir itu, ataupun dan mereka juga dibunuh. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan itu adalah suatu janji yang benar yang disebutkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menyempurnakan janjinya selain daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka sampaikanlah kabar gembira, atau maka bergembiralah kamu semua dengan jual beli kamu yang kamu berjual beli dengannya. Itu segala harta benda dan jiwa raga yang kamu korbankan itu, yang kamu jual beli dengan Allah itu, maka bergembiralah kamu semua dengannya. Wa zalika huwal fawzul azim, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah ulang lagi sifat mereka, itu mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Dalam ayat seterusnya, at-taibun, orang-orang yang mereka bertaubat. Al-abidun, orang-orang yang mereka beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-saihun, orang-orang yang mengembara. As-saihun antara maknanya orang-orang yang mengembara keluar untuk menuntut ilmu ataupun untuk menyampaikan dakwah, mengembangkan agama ini. Satu lagi, as-saihun juga merujuk kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang mengembara untuk menuntut ilmu, mengembangkan agama Allah ini, menyampaikan dakwah, ataupun orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Wa nahuna 'anil munkar, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang memelihara batas-batas hukuman Allah. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini sifat-sifat mereka seterusnya yang Allah sebutkan. Orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah, yang banyak melakukan ibadah, yang banyak memuji Allah, dan yang keluar untuk menuntut ilmu ataupun untuk mengembangkan agama Allah ataupun untuk berpuasa. Orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud, dan orang-orang yang mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan orang-orang yang memelihara segala perintah-perintah Allah itu. Dan inilah orang yang, atau penggolongan yang akan mendapat kejayaan yang besar dari akhirat. Dan seterusnya, Allah sebut dalam surah 23, ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhumul yawm bima sabaru.
sesungguhnya aku akan memberikan balasan yang baik kepada mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan, beroleh kejayaan. Di sini Allah sebutkan tentang kesabaran. Jadi Allah berikan balasan, sebaik-baik balasan, dan mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan ataupun kejayaan disebabkan kesabaran mereka ketika di dunia. Jadi kalau kita kumpulkan balik sifat-sifat tadi, mereka ini golongan yang mengikut Al-Quran dan juga sunnah Rasul itu. Kemudian mereka ini golongan yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Mereka ini golongan yang berhijrah, sama ada hijrah secara fizikal ataupun hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian mereka ini golongan yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Kemudian golongan yang mengikut jejak langkah para sahabat. Dan kemudian golongan yang bersabar dalam melaksanakan segala perkara tersebut. Jadi inilah golongan yang mempunyai sifat-sifat orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Dan kemudian Allah sebutkan dalam surah 35 ayat 33, daripada ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Thumma awrathna al-kitaba allazina istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab, Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Sebahagian di kalangan mereka ada orang yang menzalimi diri mereka dengan tidak mempedulikan Al-Quran itu, dengan tidak mengikut Al-Quran itu. Ini golongan yang menzalimi diri mereka. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang yang pertengahan, iaitu yang mengikut sebahagian daripada Al-Quran dan yang menolak sebahagian yang lain. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan sebahagian di kalangan mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera untuk mengikut segala perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu biiznillah, dengan izin daripada Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Demikian itulah suatu kurniaan yang besar, iaitu golongan yang segera untuk mengikut Al-Quran itu, segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mereka lah yang akan mendapat kurniaan yang besar.
Fadlul kabir ni samalah dengan fauzul azim, iaitu jannatu adnin yadkhulunaha, syurga-syurga yang syurga-syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawir, dan mereka dihiaskan di dalamnya daripada gelang-gelang emas, min zahabin wa lu'lu'an, gelang-gelang emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian buat mereka di dalamnya adalah sutera. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anil hazan, dan kata mereka, segala pujian kesyukuran bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami segala duka cita daripada kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mensyukuri, maha menghargai hamba-hambanya yang taat. Iaitu dengan sedikit kebaikan, dia berikan balasan yang besar kepada mereka. Allazi ahallana daral muqamah min fadlih, iaitu Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal ini daripada limpah kurniaannya. La yamassuna fiha nasab, yang takkan menimpa kami segala kepenatan. Wala yamassuna fiha lughub, dan takkan menimpa kami di dalamnya keletihan. Jadi golongan yang mendapat kejayaan ni, yang Allah masukkan ke dalam syurga, mereka ni hanya letih dan juga penat ketika di dunia, kerana terpaksa berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Kemudian mereka perlu taat kepada Allah dan juga Rasul, melaksanakan segala perintah Allah dan juga Rasul. Jadi mereka berpenat lelah ketika di dunia. Tapi ketika dimasukkan di dalam syurga, maka semua penat lelah dan juga keletihan, begitu juga kesedihan mereka, semuanya akan hilang ketika itu. Ini golongan yang Allah nyatakan dalam surah Az-Zumar, itu golongan yang akan mendapat kemenangan. Fayunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim, dan Allah dia akan selamatkan orang-orang yang bertakwa disebabkan amalan-amalan mereka. Itu makna yang pertama. Yang keduanya, Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kepada kemenangan dan kejayaan itu. Dan kita lihat tadi tentang apakah yang dimaksudkan sebagai kejayaan itu. Kejayaan itu adalah apabila seorang tu dapat masuk ke dalam syurga dan diselamatkan daripada azab neraka. Dan kemudian juga kita lihat sifat-sifat golongan yang mendapat kemenangan, yang mendapat kejayaan itu. Sifat mereka yang utama adalah mereka taat kepada Allah dan juga Rasul, mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian datang sifat-sifat yang lain. Dan Allah juga sebut tentang kesabaran mereka dalam menghadapi perkara tersebut, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul itu. Dan Allah nyatakan, la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun, tidak akan menimpa mereka keburukan dan mereka tak akan bersedih. Dan itulah ucapan mereka nanti di dalam syurga. Allah nyatakan dalam ayat yang ke-34 tadi, surah 35 ayat 34, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, kata mereka, segala pujian dan kesyukuran bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan ini. Walahum yahzanun, itu yang disebutkan dalam surah Az-Zumar, dan mereka tidak akan berduka cita, bersedih. Jadi inilah golongan yang bertakwa yang akan mendapat kejayaan pada hari akhirat. Baik. Jadi untuk pagi ini saya kat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan?
Jadi kalau tak ada apa-apa, saya kat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat tadi, dan mudah-mudahan kita dapat memahami tentang makna kejayaan dan juga sifat-sifat golongan yang akan beroleh kejayaan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum.